Bagaimana Israel boleh wujud? Tahun 1516, Palestin menjadi wilayah naungan Osmaniyah yang diambil alih dari kerajaan Mamluk. Palestin kekal di bawah Empire Osmaniyah selama 4 abad. Di bawah Osmaniyah inilah Baitul Maqdis boleh dilawati oleh Kristian dan Yahudi untuk beribadah. Namun Palestin di bawah kerajaan Osmaniyah berakhir sebaik saja Inggeris berjaya menjajah wilayah ini. Akibat selalu tertindas, terutamanya di Eropah Timur, kaum Yahudi telah menubuhkan Pertubuhan Zionis Antarabangsa WZO. Pada tahun 1897, melalui persidangan pertama mereka di Basel, Switzerland, mereka memilih Theodor Herzl sebagai presiden pertama. Tujuan utama mereka adalah untuk membentuk sebuah negara bangsa Yahudi. Idea ini berasal dari buku Herzl sendiri, iaitu The Judenstaat atau The State of Israel. Yahudi melobi Britain melalui pemimpin Zionis Britain, Weizmann, untuk menubuhkan negara Israel di Palestin. Akhirnya, House of Commons di Britain bersetuju membuat deklarasi Balfour pada November 1917 yang bertujuan menyokong kaum Yahudi menubuhkan negara sendiri di Palestin. Selepas deklarasi itu, berlakulah serangan tentera British bagi merampas Palestin. British di bawah General Allenby telah menawan Palestin dari Osmaniyah pada bulan Disember 1917. 1918, Palestin jatuh ke tangan British secara rasmi setelah Osmaniyah tewas dalam Perang Dunia Pertama. Kelemahan Osmaniyah antara tahun 1516 hingga 1917 memudahkan kejayaan Yahudi Zionis di Palestin. Pengisytiharan Palestin sebagai naungan British atau British Mandate secara otomatik memberi laluan mudah kepada Yahudi untuk merampas Palestin. Setelah itu, bermulalah perpindahan besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestin di bawah naungan British dari tahun 1918 hingga 1947. Oleh kerana situasi anti-Semitism atau anti-Yahudi muncul di Eropah sebelum Perang Dunia Kedua, orang Yahudi percaya Palestin menawarkan tempat terbaik untuk membina semula kehidupan dan bangsa mereka. Tahun 1945, ada arus besar Yahudi di Poland dan Eropah Timur lain yang melarikan diri ke kem-kem pelarian di barat, akhirnya berpindah ke Palestin. Tahun 1947, PBB sendiri secara halus membahagikan barat Palestin kepada 3 kategori. Pertama, sebuah negara Yahudi, kedua, sebuah negara Arab, dan ketiga, sebuah wilayah yang dikuasai atau diperintah oleh PBB, Corpus Separatum, di sekitar bandar Baitul Maqdis. Pelan pembahagian atau partition plan PBB ini diluluskan pada 29 November 1947 dengan 33 suara ahli. PBB menyokong, 13 menentang dan 10 dikira tidak hadir. Semua ini menguntungkan orang Yahudi. Ini menunjukkan banyak negara dalam PBB menyokong kewujudan Israel itu sendiri. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, mewartakan kelahiran negara baru Israel ini. Dia mengadakan upacara itu di Tel Aviv Museum. Selang beberapa minit selepas pembentukan negara Israel, Presiden Amerika Harry Truman memberikan sokongannya, diikuti Britain, Romania dan Uruguay. 2 hari selepas itu, Soviet Union, Poland, Ireland pula mengiktiraf kewujudan Israel. Secara rasmi, Amerika menyokong kewujudan Israel pada 31 Januari 1949. Secara ringkasnya, penubuhan negara Israel wujud kerana kelemahan dan kekalahan Osmaniyah kepada Barat. Dunia Barat pula menyokong pembinaan negara Israel ini secara tuntas dan berlaku kelemahan pada kesatuan ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara umat Islam dalam membantu Palestin. Oleh itu, Allah mengarahkan kita menyediakan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah untuk menentang musuh dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Al-Anfal ayat 60. Ayuh, jadikan Palestin sebagai kayu ukur kekuatan umat Islam. Selagi Palestin menjadi negara Israel, itu adalah bukti umat Islam sedang lemah. Bila kita berjaya mengambil kembali Palestin, tanda kekuatan ini sudah kembali semula. Ayuh bersedia membangunkan ummah. Ustaz Pro, Assalamualaikum.